Supaya Haji Kamarudin Bansari untuk maju berumur diiringi usaha tinggi di dunia. Warga Kecilnya yang dinikmati program Tribulan DPR Bilangan 5 2023. Kepada ahli keluarga dan para sahabat bayu, agunlah kami dengan rahmat-Mu sebenar perhimpunan pagi di DKL Bilangan 5, hamba-Mu menadah kedua belah tangan memohon agar diampunkan segala dosa ikan diri sendiri. Bukit Aman. Bukan sebagai seorang yang lebih mulia atau lebih pandai daripada perempuan, tapi simple, I'm here to do that. Ini tak ada sebab. Saya tak perlu lagi bercerita panjang berkenaan dengan amanat tersebut sebab kita terima sebulat-bulatnya amanat tersebut. Okey, sama ada you change atau you will be changed. Itu yang paling mustahak sekali lah, dan kita akan laksanakan amanat tersebut, perkara tersebut. Kita ikut peraturan kita, peraturan yang ditentukan oleh DPA. Kita tak ikut peraturan yang ditentukan oleh polis, tapi yang ditentukan oleh DPA yang kita guna pakai di Dewan Perwakilan Kuala Lumpur. InsyaAllah kita akan kuasakan. Dan untuk program seperti ini, semacam ini, kita akan buat secara berterusan. Mungkin pada setiap bulan dan sebagainya kita akan atur, dan mungkin kita akan jemput beliau sekali untuk bagi amanat kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, insyaAllah. Okey, di kesempatan ini juga serta-merta juga saya ingin memaklumkan berkaitan kenaikan pangkat yang melibatkan pengurusan tertinggi di BKL berkuat kuasa pada 20 September 2023 yang lalu, iaitu yang berusaha Encik Ismadi bin Syakirin yang telah dinaikkan pangkat, dan kita masih lagi ada ruang yang perlu kita betulkan, masih lagi kelompongan yang perlu kita naikkan semangat, naikkan taraf, tingkatkan kerja, tingkatkan semangat, tingkatkan kerjasama di antara satu jabatan dengan satu jabatan yang lain, dan tidak perlu lagi menuduh jabatan mana yang perlu buat, jabatan mana yang perlu laksanakan. Sama-sama kerja, sebab kita ini adalah satu bandaraya, satu keluarga. Jika kita di dalam sukan kita boleh bekerjasama untuk menjadi johan, kenapa tidak di dalam kerja kita tidak boleh jadi johan dalam menjalankan satu tanggungjawab? Itu saya tidak faham jika masih lagi kita bersilo di antara satu jabatan yang lain. So kita ubah seperti yang telah dipesan amanat oleh pengarah pengurusan polis di Bukit Aman Tarikh. Kita ubah ataupun kita kena berubah, ataupun kita semua kena diubah. Fikirlah dan fikirkanlah masak-masak, sebab kita menjalankan amanat Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kepada Belanjawan 2023, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur membentukkan perbelanjaan bagi gaji, upahan dan manfaat pekerja sebanyak 497.75 juta, iaitu 25% daripada jumlah keseluruhan peruntukan mengurus, iaitu 2,001 juta. Peruntukan tersebut merangkumi perbelanjaan bagi gaji dan upahan 292.30 juta, allowance ataupun imbuhan tetap 124.97 juta, sumbangan berkanun untuk kaki tangan seperti KWSP dan SOSO 6.43 juta, faedah dan manfaat kepada pekerja termasuk perubatan dan pakaian seragam 30.05 juta, serta imbuhan dan bantuan keuangan
44 juta. Di kesempatan ini saya juga akan menjelaskan mengenai perbelanjaan di BKL yang semakin tinggi kos pengurusannya. Perbelanjaan ini termasuklah pembayaran allowance kerja lebih masa kepada kaki tangan yang terpaksa melaksanakan kerja-kerja segera dan kecemasan selepas tempoh waktu kerja hakiki. Sehingga kini, bagi tahun 2023, perbelanjaan allowance kerja lebih masa telah mencatatkan kenaikan perbelanjaan sebanyak 13 juta, iaitu 19% daripada peruntukan asal sebanyak 68 juta, iaitu bertambah daripada 68 juta kepada 81 juta. Kenaikan perbelanjaan sebanyak 13 juta ini menyebabkan kawalan terhadap pengurusan allowance kerja lebih masa sangat-sangat perlu dilaksanakan, di mana kerja lebih masa hanya boleh dibayar bagi kerja-kerja kecemasan atau kerja-kerja mustahak seperti kejadian pokok tumbang, banjir kilat dan tanah runtuh. Oleh itu, saya menyeru peranan ketua-ketua jabatan untuk memberi pertimbangan kepada keperluan allowance kerja lebih masa semasa pelaksanaan situasi-situasi yang saya sebut sebentar tadi. Arahan atau keputusan dalaman di BKL seperti perkara allowance kerja lebih masa ini hendaklah mendapatkan penjelasan melalui perbincangan dengan penyelia, ketua-ketua unit dan ketua-ketua jabatan lain daripada pihak MBJ yang menjadi sebagai satu sumber rujukan yang sah. Pegawai dan kaki tangan adalah tidak perlu mendapatkan penjelasan mengenai isu ini dari pihak luar yang mana sumbernya adalah tidak sah dan sahih, kerana akan mengelirukan tuan-tuan dan puan-puan di samping memburukkan imej baik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan pihak ketua jabatan pula adalah perlu memainkan peranan yang penting. Apa yang disampaikan oleh pihak pengurusan tertinggi hendaklah cepat-cepat disampaikan kepada kaki tangan bawahan masing-masing. Apa yang saya dapati, kebanyakannya ada juga setengah-setengah jabatan di mana maklumat tersebut tidak sampai ke bawah. Dan akhirnya kumpulan bawahan tersebut pula yang bekerja di siang malam di peringkat lapangan dan sebagainya memanipulasikan perkara tersebut dengan memasukkan di dalam Instagram, di dalam Facebook dan sebagainya. Dan perkara yang agak malang sekali yang saya tidak boleh terima ialah duit allowance lebih masa telah diguna pakai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu yang saya tidak boleh terima sama sekali. Dan perkara ini di dalam siasatan dan berkemungkinan besar akan diambil tindakan selanjutnya. Sebab pada ini telah tersiar di dalam Facebook, ada komen dan sebagainya. So, kenalah berhati-hati, janganlah membuat andaian ataupun keluarkan kenyataan yang boleh memburukkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Sebab kita perlu ingat bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sekarang adalah direct di bawah Jabatan Perdana Menteri, iaitu di bawah Perdana Menteri Malaysia sendiri. Apa-apa yang kita buat, apa-apa yang kita keluarkan kenyataan, apa-apa yang kita keluarkan dalam Facebook, Instagram dan sebagainya, ini adalah akan menjadi impak yang besar, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab ini adalah amaran yang pertama yang perlu saya keluarkan dan tindakan integriti untuk mengatasi masalah tersebut. Dan jika perkara ini berlaku kali yang kedua dan kali yang ketiga, mungkin kita akan buat tindakan yang agak
keras sedikit yang sedia ada di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kita akan menyaksikan rakan-rakan kita yang akan menerima sijil pertauliahan dalam beberapa khusus yang telah dianjurkan oleh Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Penganjuran khusus ini adalah penting dalam menambah baik serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan skill khusus agar menjadi kaki tangan yang berdaya maju di dalam membantu organisasi mencapai objektif. Terdapat 3 penyampaian siri khusus, iaitu khusus trainer siri 1 dan 2, khusus open water instructor diving dan sijil kemahiran Malaysia tahap 2 pertukangan. Diharapkan dengan adanya usaha-usaha di BKL di dalam memberi latihan dan peningkatan kemahiran kepada kaki tangan, matlamat serta objektif di BKL dapat dicapai seterusnya, memastikan kemampanan dan kelangsungan di BKL sebagai peneraju perkhidmatan pembandaran di Malaysia dapat dikekalkan serta menjadi contoh buat pihak berkuasa tempatan PBT yang lain. So, alhamdulillah, apa yang saya nampak lihat di sini, apa yang saya sangat tertarik ialah sijil kemahiran tahap 2, iaitu sijil yang boleh dikatakan sijil Tibet. Mana pada mula-mula saya menjawat jawatan pengarah eksekutif pengurusan, inilah yang saya memperjuangkan supaya Tibet dapat dilaksanakan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tapi pada masa itu memang mendapat tentangan yang hebat. Sebab tidak faham apa itu Tibet, tidak faham kenapa. Ingat ke Tibet itu hanyalah semata-mata selepas SPM, di mana di luar negara sudah lama memperkenalkan sijil Tibet. Tibet hanya boleh dikeluarkan oleh HR, itu Kementerian Sumber Manusia, dan CIDB. CIDB untuk technical dan untuk sumber manusia, Kementerian Sumber Manusia berkenaan dengan kemahiran-kemahiran lain yang selain daripada teknikal, lain daripada engineering dan sebagainya. Itu sahaja agensi atau pekerjaan yang boleh mengeluarkan Tibet. So, dengan adanya sijil Tibet ini, dan sijil Tibet dia ada tahap sampai 4, sampai ke diploma, sampai ke N1, tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4 dah boleh sampai diploma dan boleh pergi sampai ke luar negara, boleh sambung lagi sampai ke London dan sebagainya. Ini ialah kita untuk memperjuangkan kepada pekerja-pekerja bawahan kita, pekerja-pekerja yang telah berkhidmat di lapangan selama 20 tahun, 30 tahun, yang tahu untuk menebang pokok, yang tahu untuk buat jalan, tetapi tidak boleh naik pangkat, tidak boleh dikatakan kemahiran, tidak boleh dikatakan kompeten, sebab secara dasar ataupun secara praktikal, jika tidak ada sijil, mana pegawai tersebut atau kaki tangan tersebut tidak boleh disahkan sebagai pegawai yang kompeten. Sama juga kalau peringkat kita, peringkat profesional, kalau tidak ada sijil, kalau tidak ada diploma, kalau tidak ada degree, tidak apa semua, walaupun pandai macam mana sekalipun, tidak boleh dinaikkan pangkat. Tetapi untuk pegawai, untuk kaki tangan bawahan, untuk sokongan 1 ataupun sokongan 2, bukan beliau untuk naik pangkat. Sebab kita tidak boleh mempertimbangkan untuk sijil SKM ini untuk naik pangkat. Mungkin kita kena ada exam lain, PSL dipanggilkan, untuk kenaikan pangkat yang disahkan oleh DPA. Tetapi kita bagi kompetensi kepada beliau, kepada pegawai, kepada staf bawahan, supaya apabila keluar daripada pencen yang masih segar bugar lagi, boleh memberi khidmat kepada private, kepada sektor-sektor persendirian, untuk dengan kompetensinya boleh menjangkau, boleh dapat kerja balik, mungkin boleh dapat gaji sampai 4 ke 5,000 sebulan. Dan jadi keseluruhan boleh jadi tenaga pengajar dan sebagainya. So, itulah yang kita hendak supaya pegawai ataupun pegawai yang bawahan kita, kaki tangan bawahan kita apabila pencen, dapat pencen, kita fahamlah kaki
Keterangan kerajaan kita tahu pencen berapa boleh dapat pencen, dan apabila keluar dah habis duit, dah kena habis dan last kali jual nasi lemak. Padahal dia sangat terror, sangat pandai potong pokok, sangat pandai potong rumput, sangat pandai untuk buat jalan dan sebagainya. Tetapi tidak ada sijil yang menunjukkan, yang membuktikan dia mempunyai kompetensi yang tinggi. Maka last kali jual nasi lemak tepi jalan. Jadi kita tak mau, pegawai kita tidak mau kaki tangan kita bawahan terjadi kemudian, dan kita akan bekalkan dengan sijil-sijil Tibet, dan kita akan membangunkan sistem tersebut di IDP ini supaya semua cabang ataupun semua jawatan atau semua kategori pekerjaan masing-masing mempunyai sijil Tibet untuk kaki tangan bawahan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, DBKL kini telah pun mengorak langkah kepada pelaksanaan sistem digital dalam memastikan prestasi penyampaian perkhidmatan DBKL sektor awam kepada warga kota Kuala Lumpur. Hal ini adalah selaras dengan pelaksanaan dalam menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya bintang. Bersesuaian dengan itu, pada perhimpunan kali ini kita akan menyaksikan perasmian sistem dan aplikasi yang digunakan di DBKL di dalam menambah baik perkhidmatan kepada warga kerja serta warga kota, iaitu seperti yang pertama, aplikasi Pay@KL yang merupakan penjenamaan semula daripada aplikasi bayaran DBKL, iaitu DBKL Mobil yang telah digunakan oleh warga kota sejak tahun 2017. Dan yang kedua, manakala portal DBKL Bayar adalah penjenamaan semula daripada portal CSSP, Customer Service Portal, yang telah ditambah baik beberapa fungsi agar dapat memberikan perkhidmatan yang memuaskan kepada pengguna untuk melaksanakan urusan pelanggan secara atas talian yang berkaitan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan saya sangat-sangat berharaplah apabila kita memperkenalkan aplikasi ataupun sistem baru ini, supaya ianya dapat dilaksanakan ataupun sistem ini dapat digunakan sebaik mungkin. Justru dengan penambahbaikan dan pengemaskinian portal yang dilaksanakan, saya berharap DBKL berupaya memangkinkan satu standard penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan efisien di dalam memenuhi hasrat warga kota. Bagi membantu warga kerja DBKL, ini yang suspend, dalam menangani isu peningkatan kos sara hidup, pihak pengurusan DBKL melalui kerjasama koperasi pegawai-pegawai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Berhad dengan ini akan melancarkan inisiatif keterjaminan makanan dengan melaksanakan pakej Datuk Bandar Prihatin. Bermula pada bulan November 2023. Pakej ini menawarkan makanan asas keluarga pada kadar harga yang lebih murah daripada harga pasaran kepada semua warga kerja DBKL. Manakala kadar harga yang lebih istimewa akan diberikan kepada semua ahli kop DBKL. Makanan asas keluarga tersebut adalah seperti beras, minyak masak, gula, tepung gandum, biskut dan sebagainya. Ini adalah kerjasama DBKL dengan Pharma, di mana dia memberikan kredit selama 3 bulan untuk kita melaksanakan perkara tersebut. So melalui pakej ini, warga kerja DBKL boleh membeli setiap bulan
salah satu daripada pakej yang akan ditawarkan, dan pembayaran juga boleh dibuat melalui kaedah potongan gaji. Pihak pengurusan di BKM mengharapkan pakej Datuk Bandar Prihatin ini sedikit sebanyak dapat meringankan kos sara hidup warga kerja di BKL dalam meneruskan kelangsungan hidup di ibu kota. Dengan erti kata lain, insya-Allah keluarga-keluarga di BKL yang ada anak isteri di rumah tidak akan kelaparan. InsyaAllah selalu dalam keadaan kekenyangan. So apabila kita di dalam keadaan kekenyangan, tapi janganlah terlebih kenyang. Terlebih kenyang kita akan jadi malas. Tetapi jika keadaan kita di dalam kekenyangan, okey, maka insya-Allah perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tak sepatutnya tidaklah akan berlaku, ataupun sekurang-kurangnya dapat kita elakkan sebab kita perut dah kenyang. Okey, dia masalahnya perut kita lapar, ada kita macam-macam fikir, macam-macam perkara yang kita buat. Tapi jika buat juga, maksud dia memang kelakuannya adalah nakal. So apabila kelakuan nakal, kita akan betulkan kenakalannya tersebut. Dan insya-Allah pihak pengurusan BKL akan berusaha lagi bersungguh-sungguh supaya pada setiap tahun ataupun setiap 7 tahun kita akan adalah sumbangan-sumbangan yang tertentu, terutama untuk sumbangan persekolahan, sumbangan kepada hari raya dan sumbangan semata dan seterusnya. Kita akan carilah mana-mana syarikat-syarikat yang untuk memberi amal jariah dari segi infak, dan kita carilah dari segi duit zakat, dari segi mawid dan sebagainya. Dan kita cari juga daripada KDNK yang memberi sumbangan, yang memberi harga-harga yang istimewa untuk kita tolongan, untuk kita wawarkan ataupun kita berikan kepada staf dan kaki tangan kita di Dewan Baris Hormat. Dan insya-Allah dengan adanya perkara-perkara tersebut, semangat kerja kita, kita sebenarnya kita tidak fikir lagi berkenaan dengan makan, sebab makanan dah ada, dan kita sama-samalah untuk kita bekerjasama untuk melaksanakan tugas, untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Selaras dengan moto di dalam penulisan surat rasmi kerajaan, iaitu saya yang menjalankan amanah. Dengan itu saya menyeru kepada semua warga kerja di BKL agar terus memperkasakan diri dan sentiasa komited bersama-sama kerajaan untuk menjadikan sistem penyampaian perkhidmatan awam di negara kita ini lebih berkualiti, berintegriti, efektif dan efisien. Kerana itu, bagi mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, saya mengambil kesempatan untuk menyeru dan mengingatkan semua warga kerja di BKL, marilah kita bersama-sama berdoa dan berharap agar apa yang kita lakukan ini mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Muhammad Ibrahim dan terus saya untuk bersama.